Didik TV KPM. Didik TV KPM. Buat apa ni cuti-cuti? Ha? Main game? Macam mana boleh main game ni? Abang, apa yang abang buat? Adik, apa yang adik buat? Hai, takkan cuti-cuti ni main game je? Kan? Abang, tengok. Cakap dengan abang macam mana? Inilah anak-anak kita ketika bercuti. Apa yang biasa anak-anak kita buat? Habiskan masa dengan game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah? Hari ini semua tengah bercuti lagi kan? Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz akan berkongsi ataupun membicarakan tentang pesanan-pesanan untuk kita semua yang tengah bercuti ni, apa yang kita boleh buat, apa yang sepatutnya adik-adik semua buat masa-masa cuti ni. Masa-masa cuti ni lapang sangat dan banyak masa Allah bagikan kepada kita. Tapi kita jangan lupa, walaupun Allah bagi kita masa yang lapang ini, tapi ini semua nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah yang Allah pasti akan persoalkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang mana Nabi SAW bagi tahu selalu kita ni leka, selalu kita ni terlupa, selalu kita ni alpa sampai kita tak menggunakannya dalam kebaikan. Apa dia? Nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Dua-dua ni kita orang muda-muda ni insya-Allah masih ada lagi nikmat ni. Kita ada nikmat kesihatan, dan bila kita sihat barulah kita boleh bergerak, barulah kita boleh gunakan masa lapang kita. Masa lapang kita ni adalah nikmat yang kedua, jangan kita abaikan. Bila Allah berikan kepada kita masa yang lapang, jangan pula kita gunakan dalam perkara-perkara yang tak bermanfaat, dalam perkara-perkara yang Allah tidak redai. Sebaliknya kita gunakan di dalam ketaatan. Kita pun tak tahu berapa lama kita akan duduk di rumah kerana musim PKP ni. Allah uji kita dengan PKP ni kan. Sebelum daripada PKP ni, subhanallah, kita mudah untuk nak bergerak pergi ke mana-mana. Kita boleh belajar di sekolah dengan seronoknya. Tetapi bila kita duduk di rumah, kita susah nak bergerak, nak pergi jauh-jauh pun susah, nak pergi visit kawan-kawan kita susah, nak balik belajar di sekolah pun tak dapat. Jadi masa kita dekat rumah tu sangat banyak. Ada yang rasa sangat bosan lah, ada yang seronok juga. So macam mana kita nak gunakan masa yang terluang kita di dalam musim PKP ini dalam perkara-perkara yang baik. Jadi itulah yang Ustaz nak berkongsikan pada pagi ini insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, dekat rumah ni jangan lupa jaga solat. Solat ni perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Solat inilah yang menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni berkawan, kita nak jaga hati kawan kita, antara benda yang kita boleh jaga belanja makan kan. Tetapi Allah Azza wa Jal minta kepada kita untuk kita jaga salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah telah tentukan kepada kita waktu-waktunya yang tertentu. Jadi macam mana kita jaga salat? Nak jaga salat ni, yang pertama sekali kita solat on time. Janganlah nanti kita solat tu dekat ujung-ujung. Kalau kata kita nak solat zuhur tu sebelum masuk asar 4 suku tu baru kita nak solat zuhur. Itu bukanlah kita menjaga solat pada awal waktunya. Sebab antara sebaik-baik amalan yang paling disukai oleh Allah dalam sebuah hadis adalah solat pada waktunya, solat pada awal waktunya. Bila azan
kita pun bersiap-siap, kita bersihkan diri kita, kita ambil wuduk, kita pergi salat, nak berjemaah dekat masjid pun mungkin dah sangat-sangat terhad sekarang. Kita ajak kaum keluarga kita untuk berjemaah bersama. Itu macam mana kita menjaga salat kita. Yang paling penting nak kita tahu kita jaga tak solat-solat kita sepanjang hari ni, jaga salat subuh. Yang ini ramai yang tumbang. Masa bulan Ramadan boleh pula bangun kan. Bulan Ramadan ni bangun pukul 5 pagi pun boleh, 5.30 pagi pun boleh untuk nak sahur. Sebab kita tahu bila kita bersahur, kita akan ada tenaga sepanjang hari. Kalau kita tak bangun, apa akan jadi? Sepanjang hari kita rasa lemau, rasa lembik. Sebab tu kita bersungguh-sungguh. Mak ayah kita kejut pun kita akan bangun. Kalau mak ayah kita tak kejut pun kita akan set jam kita untuk nak bangun pagi. Tapi bila dah berlalunya Ramadan, sekarang ni dah tak Ramadan lagi ni, kalau kita dah tak berpuasa, mungkin ada yang puasa 6 tu masih lagi bangun. Ada yang tak puasa 6 ni macam mana? Boleh bangun tak pagi-pagi cuti-cuti ni kan? Ke ramai yang bangun pukul 7? Ataupun ada yang tak bangun langsung? Ada tak yang setkan jamnya? Ada tak yang minta mak ayahnya untuk nak kejutkan mereka waktu subuh? Dan yang lebih dahsyat, ada tak yang kejutkan mak dan ayahnya bangun untuk nak salat subuh? So yang terbaik, kita bangun, kita bersedia nak salat subuh, kita bangun lebih awal daripada mak dan ayah kita dan keluarga kita, kita kejutkan mak dan ayah kita, jom kita salat subuh sama-sama. Kejutkan semua family kita. Macam mana kalau kita tahu pagi tu katakan nak balik kampung ke, pagi tu dapat hadiah dekat mana-mana, kita akan kejutkan semua betul-betul kan. Ni apatah lagi kita akan dapat reward daripada Allah. Bila kita jaga salat kita, insya-Allah Allah akan jaga kita. Dan bila kita bangun awal pagi, kita akan berpeluang untuk nak salat sunat 2 rakaat sebelum daripada subuh. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sahaja yang kita cita-citakan kat dunia ni, 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik. Sebab tu kita kena jaga. Kalau kita boleh jaga solat subuh kita, insya-Allah kita boleh jaga solat-solat kita yang lain. Kalau kita tumbangkan solat subuh kita, nak jaga waktu-waktu solat lain tu lagi susahlah untuk kita jaga. Nabi SAW dulu sangat concern. Dia nak tengok mana sahabatnya yang betul-betul beriman dengan sahabat-sahabatnya yang munafik ni, Nabi akan cari pada waktu subuh. Kalau nampak ada masalah dekat solat subuh tu selalu, itu menandakan dalam hati kita ni ada apa? Mungkin ada sifat munafik. Adik-adik semua nak tak jadi orang munafik? Tak nak kan? Jadi bermulalah dengan solat subuh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita bincangkan tentang yang pertama sekali kita kena jaga masa kita cuti, solat subuh kita. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah jaga mak ayah kita. Masa cuti ni kita mesti kena bebel dengan mak kita selalu. Mungkin ramai yang kena tegur nasihat dengan ayah dia. Kita bila berhadapan dengan teguran-teguran, nasihat-nasihat daripada mak, jangan kita melawan, jangan kita memberontak, tetapi kita dengar cakap mak dan ayah kita. Kita hormat mak dan ayah kita. Kita jaga suara, intonasi suara kita ketika kita berbicara dengan mereka. Bila kita bersembang dengan mereka ni dengan wajah yang senang. Maksudnya jaga hati mak ayah kita, hormat mereka. Sebab masa cuti inilah peluang insya-Allah kita nak buat kebaikan kepada mak dan ayah kita. Ada yang adik-adik semua yang sekolah di asrama. So bila duduk kat asrama nanti rindu pula dekat mak dengan ayah kan. Sekarang ni bila dah cuti, ada masa yang sangat-sangat lapang, berkhidmatlah untuk mak dan ayah kita. Moga-moga masa mereka tua nanti, kita mampu untuk nak jaga mak ayah kita dengan baik. Kita mampu menjadi anak yang berbakti. Macam mana kita simple je kita nak jaga mak ayah kita ni? Yang pertama sekali, kita sentiasa doakan mereka dalam doa-doa kita. Kalau kita selalu berdoa masa kita solat, doalah pada Allah,
masa kita tengah bersujud, masa sebelum kita berikan salam. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihilah ibu bapa kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Doakan mereka selalu, sebab satu hari nanti bila mereka tak ada lagi di dunia ini, apa yang boleh menjaga mereka, apa yang boleh membuatkan kita ingat kepada mereka adalah doa-doa kita. Dan kemudian kita dengan sesimpel kita bantu mak ayah kita. Contoh, janganlah serabutkan mak ayah kita, kita buat sepah rumah. Janganlah kita bila mak ayah kita minta kita tolong kemas, kita tak nak kemas. Tapi sebenarnya kita dulu kemas. Kita dulu yang jangan bagi mak ayah kita marah. Kalau kita tahu mak ayah kita ni tak suka sepah-sepah, kita jangan sepah-sepahkan rumah. Kalau tersepah tu, tahu belajar untuk nak kemaskan balik. Jangan kita tunggu mak dengan ayah kita untuk nak kemaskan. Itu cara nak jadi anak yang baik juga. Kemudian tolong mak ayah kita. Contohnya lepas makan, basuhkan pinggan. Mak dengan ayah kita ni bukan khadam kita. Walaupun katakan ada antara adik-adik ni yang ada pembantu rumah, tapi tidak salah untuk nak kita membantu kerja-kerja rumah. Dan kita tidak serahkan sepenuhnya kepada seseorang, kita tolong. Contohnya lain, bila nak makan, kita boleh tolong cedokkan nasi, kita boleh tanyakan mak ayah kita nak makan apa, kita boleh tuangkan air, kita boleh hidangkan. Apa-apa je, walaupun sekecil mana pun yang khidmat yang kita boleh buat pada mak ayah kita, kita buat, kita cuba buat. InsyaAllah mak dan ayah kita akan gembira. Itu yang kedua. Ingat lagi tak yang pertama apa? Jaga solat subuh dan juga solat 5 waktu yang lain. Yang kedua, menjaga orang tua, ibu bapa kita di rumah. Okey, jadi yang ketiga pula apa? Yang ketiga pula, cuba untuk nak jadi Muslim yang baik. Nak jadi orang Islam yang baik, zahirnya ini kita perlu kena ada akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik ni macam-macam. Sifat-sifat yang Allah suka, sifat-sifat yang akan membuatkan kawan-kawan kita suka, orang-orang dekat luar sana pun akan suka. Orang yang ada akhlak yang mulia, dia tidak akan suka-suka untuk nak sakitkan hati orang lain. Dia tak akan suka untuk nak ejek, dia tak akan suka untuk nak mengumpat, dia tak akan suka untuk nak provokasi, dia tak suka untuk nak, let's say, dia nak ambil hak orang lain, dia nak zalimi orang lain. Itu orang yang akhlak yang baik. Orang yang berakhlak baik ni, bila orang cakap dengan dia, orang tengok dia, dia akan rasa senang je. Tengok kan, muka ceria, suka senyum. Orang tengok tu tak ada rasa macam serabut lah, tak ada rasa macam nak marah-marah ni. Orang yang akhlak baik ni, cara dia bercakap dengan orang pun dengan saling menghormati, menghargai, nampak sifat kasih sayang dia. Itu akhlak orang Islam. Tetapi kalau adik-adik semua tengok hari ini, ramai daripada orang-orang Islam kita yang telah kehilangan nilai-nilai akhlak ini. Jadi kita tak mau nanti orang akan nampak Islam ni agama yang tak baik, kan? Islam ni agama pembersih. Islam ni agama saling berkasih sayang, saling menghormati, saling berbuat baik, tidak menzalimi antara satu sama lain. So macam mana kita nak ada akhlak Islam yang baik ni? Kita kena belajar. Kita kena tahu macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan menjadi orang Islam yang baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang ketiga. Dalam episod pada kali ini, kita sedang berbicara tentang nasihat musim cuti. Tadi kita dah sebut 3 nasihat daripada Dr. Kamilin Jamilin. Dan nasihat yang keempat, masa kita sedang bercuti ni, jangan lupa untuk kita luangkan masa kita dengan Al-Quran.
Jangan tinggal baca Quran, jangan tak baca langsung terjemahan Al-Quran. Sikit sebanyak spend time kita dengan Al-Quran. Jangan asyik duk dengar lagu, jangan duk asyik tengok TV, jangan asyik duk buat benda-benda yang melalaikan dekat luar sana, dan pada masa yang sama kita abaikan Al-Quran. Ini peluang masa kita cuti ni, spend time kita sikit. Kalau rasa sejam tu terlampau lama, setengah jam pun okey. Kalau setengah jam tu rasa terlampau lama, cubalah 15 minit. Kat sini Ustaz nak bagi satu tips. Okey. Tips yang masa kita nak mengaji Quran ni, kalau rasa liat sangat, susah sangat untuk nak baca Quran, at least sebelum kita tidur 10 minit baca Quran. Ataupun selepas kita solat subuh, baca sekejap Quran, 10 minit ke 15 minit ke setengah jam ke sejam ke. Itu waktu yang paling fresh, ataupun itu waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik sebenarnya untuk nak kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakan waktu-waktu tersebut untuk kita dengan Al-Quran. Cubalah hafal Quran sikit pun tak apa. Mulakan dengan surah-surah pendek-pendek, surah-surah lazim daripada juzuk 30. Hafal, tambah sikit-sikit. Satu hari 2-3 ayat, satu hari 1-2 ayat pun tak ada masalah. Yang penting kita konsisten, hari-hari kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hari-hari kita dah rasa nak main gadget, nak main sana sini, nak tengok TV sana sini, jangan lupa untuk kita ada waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi adik-adik yang hafal Quran, yang balik daripada tahfiz, gunakan masa ini untuk mengulang Al-Quran. Inilah peluangnya untuk kita menajamkan lagi hafalan kita. Peluang kita untuk nak tambah lagi hafalan-hafalan baru. Kita jaga Quran. Saya lebih suka masa cuti ni mengulang, supaya kita punya hafalan itu akan lebih kukuh. Kemudian nasihat yang kelima. Nasihat yang kelima ni semua orang tahu. Apa dia? Jangan terlalu tenggelam dengan gadget-gadget. Jangan duk tenggelam sangat dalam hiburan. Duk rumah ni lah nak khatamkan macam-macam drama, macam-macam TV series. Jangan. Itu semua banyak benda-benda yang tidak memberikan kepada kita manfaat pun. Sikit-sikit tak apalah. Tapi nak sepanjang hari, setiap hari, sepanjang tempoh kita cuti ni, banyak je masa kita duk habis kat situ, rugi kita. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara petanda baiknya keislaman seseorang itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepadanya, yang tidak berkenaan dengannya. So tak payah nak sibuk sangat dengan gosip sana sini, dengan artis Korea sana buat apa, duk apa kesudahan cerita ni, duk habiskan macam-macam series. Itu semua banyak yang membuang masa. Berdosa tak kalau kita tertengok aurat-aurat orang yang tak sepatutnya kita tengok. Lagi banyak kita tengok TV, lagi banyak aurat orang lain yang kita akan tengok. Orang yang bukan mahram kita akan nampak. Perempuan yang pakai macam ni, laki yang macam ini, macam-macam kita akan tengok. Kita buat dosa mata kita. Kurangkan hiburan. Balancekan antara hiburan dan juga pelajaran. Dan masa lapang kita, insya-Allah adik-adik semua akan jadi orang yang berguna nanti, insya-Allah. Itu tips yang dah keberapa tu, yang kelima kot. Okey. Tips yang seterusnya. Masa kita PKP ni, macam-macam mood pengajian. Ramai orang komplain kan, mood pengajian ni dah bertukar kepada online, di dalam talian. So kita dah tak ada kelas lagi face to face. Bila kita dah tak ada kelas face to face, kita duduk depan komputer. Masa tu ramai yang tak fokus mengaji dah. Dia buat kerja lain, dia cheating, dia off camera. Itu semua tak betul. Kita ni kalau betul kita nak jadi pelajar penuntut ilmu yang sejati, apa sahaja medium pelajaran ataupun pengajian kita tetap buat yang terbaik. Walaupun kita mengaji online, kita betul-betul fokus, kita belajar sebagaimana yang guru kita nak, kita hormat guru kita. Ada orang di masa mengaji online ni, dia tak hormat guru dia.
Masa nak start belajar dia tutup kamera, guru ditanya dia tak jawab, dia datang lambat. Dia tak tahu, kadang-kadang kita tak sedar tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang kurang beradab kepada guru-guru kita. Jadi baiki ni balik. Nak belajar ni insya-Allah kat mana-mana pun ramai orang, kalau kita tengok kawan-kawan kita yang lagi susah dekat negara-negara luar tu, keadaan mengaji mereka jauh lebih dhaif daripada kita. Nak pergi sekolah pun berjalan kaki, rentas sungai, naik titi, naik sampan dan sebagainya untuk pergi sekolah. Kita ni semua senang. Bila online ni semua depan mata, kejap je. Duduk je kat tempat kita tu, tak payah bergerak pun. Kat rumah siapa yang ada aircon yang selesa semua ada. Kecuali orang yang ada cabaran internet lah. Itu mungkin menjadi cabaran buat mereka. Tetapi apa pun, jangan jadikan alasan bila kita tak boleh mengaji face to face secara berdepan, kita rasa kita tak boleh nak belajar, kita tak boleh nak buat yang terbaik. Tetapi pelajar yang bermutu, apa sekalipun cabaran, dia akan harungi. Ini cabaran kita. Cabaran orang-orang zaman dulu belajar susah, berjalan kaki, tak ada lampu, tak ada elektrik. Cabaran mereka, tetapi mereka tidak berputus asa. Sebab mereka tahu ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tak ada ilmu yang boleh dapat dengan badan yang rehat. Tak ada ilmu yang kita boleh dapat begitu sahaja. Setiap daripada penuntutan ilmu kita, bila kita menuntut ilmu, mesti akan ada cabaran. So jangan kita terkorban, jangan kita tenggelam. Sebaliknya, belajar betul-betul. InsyaAllah, Ustaz doakan semoga semua menjadi insan yang bermanfaat untuk agama, untuk keluarga, untuk masyarakat dan juga untuk umat. Baik, sampai di sini sahaja dulu slot bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.